Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita dah bincang dalam bab yang sama tingkatan 5 kan, tingkatan 4 kan, genetik kan. Kita bincangkan mengenai perwarisan, alel apa semua kan. Soal ni kita akan bincangkan lagi. Dalam bab yang sama. Selanjutan kepada perbincangan kita kemarin. Baik. Apa yang kita akan bincangkan hari ini adalah topik 5.3, iaitu mutasi. Biasa kamu dengar mutant, apa yang mutant? X-Men kan, Superman. Tu mutant lah tu. Mendapat apa benda pelik selain benda manusia biasa tu kita panggil mutant. Bahasa Melayu dia mutasi. Tapi mutasi ni sebenarnya bukanlah satu benda yang power. Dia sebenarnya satu kecacatan yang mana dijadikan oleh Tuhan yang melibatkan kerosakan dalam DNA kita. Tak apa. Yang penting kamu pernah tengok X-Men, kamu tahu dia boleh hilang lah, boleh keluar buruh. Itu mutant lah, mutasi. Tapi bukan itulah real life sebenarnya. Apa yang kita akan bincangkan ni hasil pelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan maksud mutasi dan jenis mutasi. Yang kedua, menerangkan dengan contoh faktor yang menyebabkan mutasi gen dan mutasi kromosom. Menerangkan dengan contoh penyakit gangguan gen dengan ciri-cirinya dan kaedah mengesan penyakit tersebut. Membincangkan aplikasi penyelidikan genetik dalam meningkatkan kualiti kehidupan. Dan membahaskan kesan penyelidikan genetik terhadap kehidupan manusia. Ini 5 hasil pelajaran kita ni. Jenis mutasi. Mutasi ialah perubahan spontan dan rawak yang berlaku pada gen dan kromosom yang boleh menyebabkan perubahan ciri pada anak yang mewarisi bahan genetik terubah tersebut. Dia manusia normal 44 tambah 22. 22 tambah XY ataupun XX. Tapi kalau dalam 44 autosom tu ada masalah ataupun pada XY itu kurang pada XY itu jadi kurang atau bertambah, bermaksud akan ada berlaku perubahan pada ciri anak yang akan dilahirkan. Kalau kita tengok muka sini macam mana, sindrom Down kan, kamu bisa tengok. Yang ni kita panggil albino. So, kita akan tengok nanti. Dua jenis mutasi yang terlibat. Ada dua, sama ada mutasi itu merosakkan kromosom tu ataupun mutasi kromosom ataupun mutasi genetik dalam kromosom tertentu. Kita ada 44 kromosom, salah satu kromosom tu rosak ataupun genetik dalam kromosom itu rosak, dia akan berlaku mutasi. Dia tak banyak, rosak sikit saja. Yang pertama, kita tengok jenis-jenis mutasi. Mutasi kromosom ada 3 penyakit yang terlibat: sindrom Down, sindrom Turner dan sindrom Klinefelter. Ini jenis mutasi kromosom. Yang melibatkan mutasi genetik atau mutasi gen ada 5. Yang pertama, buta warna, anemia sel sabit, thalassemia, hemofilia dan albinisme. Tadi kawan kamu kita minta kemarin ada kawan kamu pergi ambil darah sebab thalassemia kan. Itu salah satu mutasi gen. Dia merosakkan genetik yang dia ada dalam bentukan sel darah merah tu. Dia tak lengkap ataupun bermasalah menyebabkan penyakit thalassemia berlaku. So, kamu boleh tengok ada 3 mutasi kromosom dan 5 mutasi gen. Apa itu mutasi kromosom? Mutasi kromosom berlaku apabila terdapat perubahan dalam bilangan atau struktur kromosom tu. Perubahan ini berlaku akibat kecacatan semasa proses pembahagian sel. Mutasi kromosom ni masa pembahagian sel dia ada masalah. Kan pembahagian sel ada meiosis dan mitosis. Masa proses pembahagian sel mitosis dan meiosis ni ada masalah pada kromosom. Bilangan mungkin tak cukup. Patutnya kita manusia 46 mungkin jadi 47 atau 45. Jadi masa proses pembahagian sel tu tak cukup ataupun berlebihan, maka terjadilah mutasi kromosom. Kita tengok sindrom Down, terlebih kromosom ke-21. Sindrom Down berlaku kerana terdapat penambahan satu kromosom pada pasangan kromosom ke-21. Pengidap sindrom Down mempunyai 47 kromosom berbanding individu normal ada 46. Ya, saya kata tadi, dia terkurang atau tertambah. Manusia kalau dia 46, dia jadi 47, dia akan jadi sindrom Down. Pada mana? Kromosom yang ke-21. Kita ada 23 pasang
kromosom, bermaksud 46 kromosom. Pada pasangan yang ke-21, dia ada penambahan satu. Jadi dia jadi 47, tak ada 46. Bila jadi 47, berlakulah penyakit sindrom Down. Individu yang menghidap sindrom Down mempunyai ciri-ciri seperti kalau kita tengok orang sindrom Down ni, dia ada kerencatan fizikal dan mental. Badan dia tak berapa tinggi dan juga pemikiran dia pun tak jauh, macam manusia biasa. Yang kedua, leher dia pendek, pasangan, dan mata sempit, dan badan dia lebih rendah. Kalau kamu tengok orang macam ni, muka dia macam Mongolian face. Muka dia sama saja orang yang kena penyakit sindrom Down ni. Dia warna kulit mungkin berbeza, tapi wajah dia lebih kurang sama. Mata dia sepet. Lepas tu kalau kamu tengok cuping telinga dia bawah pada mata. Dia macam tu. Biasanya orang yang ada masalah sindrom Down, bila kamu lahir, bila budak atau baby tu lahir, mata dia ni dengan telinga dia ni separah ni. Telinga kita ni atas, ni di bawah. Bermaksud orang tu ada masalah sindrom Down. Tengok muka dia. Kalau tengok orang sindrom, muka dia sama saja, lebih kurang macam ni. Kita tengok mana ni, kita ada 46 pasang, 23 pasang sindrom kromosom. Pada pasangan yang ke-21 dia terlebih satu. Jadi inilah penyakit sindrom Down. Tengok muka-muka dia lebih kurang sama saja. Walaupun dia bukanlah adik-beradik, tapi bila masalah sindrom Down ni, dia ada tahap-tahap sindrom Down ni, tahap 1 sampai tahap yang ke-4 kot, tak silap saya. Yang paling yang 1 ni biasanya dia masih lagi nampak macam nak normal sikit, tapi bila yang tahap 4, tahap 5 ni, dia dah mula tak boleh nak fikir kan. Mula air liur pun lele-lele. Dia teruk lah, tahap teruk lah. Tak boleh nak urus dia sini langsung. Kalau tahap 1 ni kadang-kadang dia boleh urus diri sendiri, dia boleh makan sendiri, dia boleh berjalan, dia boleh bersembang orang walaupun bahasa dia tak apa-apa kan, tapi dia still boleh berkomunikasi dengan orang lain dan dia faham apa orang cakap. Itu sindrom Down. Sindrom Turner ataupun XO. Kita tengok sindrom individu yang mengidap sindrom Turner mempunyai kurang bilangan kromosom seks berbanding individu normal. Kromosom seks kat mana? Pasangan yang ke-23, sama ada XX ataupun XY. Tetapi orang yang ada masalah sindrom Turner ni, dia ada masalah, dia tak cukup, dia jadi XO. Maksudnya yang ke-23, pasangan ke-23 tu jadi satu dia, X saja. Y tak ada, X lain pun tak ada. Jadi dia bukan XX, dia bukan XY, dia XO. XO tu maksudnya kosong. Jumlah kromosom dia ada 45 saja. Tadi 47, ini 45. Bila 45, dia menghidap penyakit sindrom Turner. Individu yang menghidap sindrom Turner ialah seorang perempuan yang kehilangan satu kromosom X. Dia perempuan tapi dia tak ada kromosom X di satu. Pengidap sindrom Turner tidak mengalami ciri-ciri sekunder seorang perempuan. Apa yang berlaku kat dia? Perempuan ni dia tidak mengalami ciri-ciri sekunder seorang perempuan. Maksudnya apa? Dia tak, buah dada dia tidak berkembang, bontot dia tidak berkembang, wajah dia tak jadi nak macam perempuan betul. Bukan sajak tu masalah lain, itu masalah mental. Ini masalah kromosom tak cukup. Jadi dia tidak dapat seperti mana perempuan lain. Kadang-kadang tubuh dia macam lelaki, macam tu. Ni tengok badan dia nampak macam fixture lelaki kan, budak perempuan ni. Dia tak nampak macam fixture budak perempuan yang nampak lebih erat. Kan budak perempuan ni dia walaupun dia besar ataupun dia gemuk, tapi dia tidaklah seperti lelaki. Tapi kalau orang yang ada masalah sindrom Turner, ni pasangan yang ke-23 dia tak cukup kromosom, dia jadi badan dia nak macam lelaki tau. Muka nak macam perempuan tapi badan nak macam lelaki. Jadi tidak jadi pembentukan ciri-ciri sekunder seorang perempuan ni tak berapa nampak. Sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter ni pula individu yang menghidap sindrom Klinefelter lebih bilangan kromosom seks pula. Tadi sindrom Down dia pasangan ke-21, kromosom dia jadi 3 kan. Tapi yang ni sindrom Klinefelter ni, dia sindrom seks dia bertambah. Kalau manusia biasa 2XX ataupun XY, lelaki atau perempuan. Tetapi dekat kromosom X dia akan jadi XXY. Apa tu? So dia jumlah kromosom dia 47. 44 tambah XXY. Individu dengan sindrom Klinefelter ini ialah seorang lelaki dengan pengidap Klinefelter mempunyai ciri-ciri perempuan seperti mempunyai payudara dan testis kecil serta mandul. Orang yang ada sindrom ini bukan sajak Sajak lelaki yang mengubah
diri dia jadi perempuan. Ini bukan. Ini dia seorang lelaki tapi dia ada buah dada. Lepas tu dia punya testis dia ataupun telur lelaki tu dia kecil. Lepas tu dia mandul lah. Kesian dia. Sebab dia lelaki yang mempunyai sindrom kelana fertil. Dia tidak berperangai seperti perempuan, nak jadi perempuan pun tak mau, tapi dia ada ciri-ciri seperti perempuan. Ni kesian tau. Dan dia bukanlah kunsa. Dia ada buah dada, buah payudara ni bukan yang maksud payudara besar sangat tak. Dia cuma timbul lah payudara dia seperti perempuan. Macam tu. Allah, belajar pula. Ni ya. Ini senang kena fertil. Pada pasangan ke-23 jadi XXY. Terus dia punya penghasilan sperma dia tak bagus. Dia jadi mandul lah berapa penghasilan sperma tak bagus. Dan ciri sekunder dia pun nak jadi macam perempuan. Okey, mutasi gen pula. Mutasi gen disebabkan oleh perubahan kimia yang berlaku pada sesuatu gen. Okey, mutasi gen ni dia berlaku dalam genetik yang ada dalam kromosom. Mutasi gen ini menyebabkan perubahan ciri yang dikawal oleh genetik tersebut. Okey, dalam kromosom tak cukup ataupun berlebihan kromosom dalam badan manusia, dia akan jadi sindrom. Mutasi gen dalam kromosom tu dia ada alel kan, kamu belajar trait tertentu tu kan, yang membawa maklumat diri kamu, mata ke, warna kulit ke apa sebagainya. Tapi bila ciri-ciri tu terkena ada perubahan kimia ataupun rosak disebabkan sesuatu, maka terjadilah mutasi gen. Okey, kita tengok buta warna. Buta warna, individu yang mengidap buta warna mempunyai gen mutan resesif yang terdapat pada kromosom X. Individu ini tidak dapat membezakan antara warna merah dan warna hijau. Penyakit ini dikawal oleh gen resesif pada kromosom X. Okey, pada kromosom X dia ada satu gen mutan, gen yang termutasi, yang telah diubah secara kimia. Apa yang ubah dia? Mungkin disebabkan dia terkena radar ada kena radar ke cara pemakanan nasi, kita tak tahu sebabnya dia terubah lah, dia tak normal. So dia akan jadi buta warna. So buta warna ni duduk dalam kromosom X. Okay, antara warna merah dan warna hijau. Penyakit genetik ini biasanya berlaku pada lelaki. Biasanya peratusan lelaki yang buta warna lebih tinggi lah berbanding perempuan. Okay, anemia sel sabit. Kalau anemia sel sabit ni maksudnya apa? Sel darah kita dia berbentuk elips tau. Bukan bulat. Dia bentuk elips. Macam piring, tengah dia ada lekukan, bawah dan atas. Tapi kalau kata sel sabit ni, sel darah tu dia berbentuk seperti sabit. Jadi dia tidak bulat. Dia tidak berbentuk macam yang kita nak. So dia bila macam ni, okay, penyakit ini disebabkan oleh perubahan spontan yang berlaku kepada gen yang bertanggungjawab dalam penghasilan hemoglobin. Individu dengan anemia sel sabit mempunyai bentuk sel darah merah abnormal yang berbentuk sabit dan menjejaskan pengangkutan oksigen. Orang yang ada masalah anemia sel sabit ni, dia susah dia akan jadi masalah dengan respiration atau respirasi, pengangkutan oksigen ke seluruh badan. Sebab dia tak boleh nak angkut oksigen dengan cekap. Sebab darah patutnya bentuk elips, jadi tak cantik. Okey. Penyakit ini disebabkan oleh gen resesif pada autosom. Autosom ada 22 pasangan, ada duduk kat situ. Okey, dia ada rosak. Thalassemia, ni yang ramai kawan kamu terkena kan. Okey. Thalassemia adalah sejenis penyakit genetik disebabkan oleh mutasi pada gen yang mengawal penghasilan hemoglobin. Sama macam yang tadi, anemia sel sabit. Cumanya, okey, sel darah merah dia kecil dan jangka hayat sel ni lebih singkat. Lepas tu kalau kamu tengok dia punya orang yang ada thalassemia ni, kau tengok mata dia bawah ni pucat. Dan kuku dia kalau kita tekan, dia cepat merah. Kalau orang thalassemia atau anemia ni kita tekan, dia tak jadi merah. Maksudnya dia ada masalah dengan darah dia. Kalau anemia sel sabit, darah tu jadi bentuk tak elok. Kalau thalassemia, darah merah dia bentuk saja, lepas tu dia rosak, dia cepat rosak. Dia cepat terhapus, pecah dan sebagainya. Tu thalassemia. Okey. Keadaan ini menyebabkan kekurangan darah yang teruk. Kekurangan darah. So kalau kamu tengok orang tu pucat apa semua, kamu tengok bawah ni, kelopak mata dia kalau warna dia pucat, maksudnya tidak merah, maksudnya dia ada masalah dengan thalassemia ataupun anemia. Hemofilia. Hemofilia ni pula dia darah dia tak beku. Kalau jadi pendarahan, dia akan mengalir saja. Hemofilia. Tu yang bahaya. Hal ini disebabkan berlaku mutasi pada gen yang menghasilkan faktor pembekuan darah. Kita ada faktor pembekuan darah sama ada platelet.
Platelet tu akan cepatkan proses pembekuan darah supaya luka tu ditutup dengan cepat. Tapi bila berlaku masalah hemofilia atau mutasi gen ini menyebabkan darah tu tak beku-beku. Bila tak beku-beku, darah tu sentiasa mengalir. Individu itu akan kehilangan darah berterusan sekiranya terluka atau cedera. So sangat bahaya. Kalau kita tahu ada saudara kita ada masalah ni, kita kena berjaga-jaga. Dia luka je kena terus dirawat. Kalau tidak, nanti darah tu mengalir dan menyebabkan kematian. Okey, tadi kita bincang mutasi gen dan mutasi kromosom. Apa faktor dia? Sebab kita tahu mutasi kromosom disebabkan pertambahan kromosom atau kekurangan kromosom. Mutasi gen perubahan kimia dalam gen tu. Mutasi mungkin berlaku secara spontan terjadi semasa proses pembahagian sel. Mungkin Allah dah tetap dah kita ni akan lahir sebagai seorang yang berpenyakit macam ni. So Allah jadikan asbab dia berlaku pembahagian sel tak cantik, tak lengkap. Jadi macam tu secara spontan mula jadi. Jadi berlakulah penyakit tu ataupun mutasi tu pada diri seseorang. Yang kedua, boleh juga disebabkan faktor-faktor luaran yang kita panggil mutagen. Mutasi yang disebabkan oleh faktor-faktor luaran. So kita tengok faktor-faktor luaran dia. Okey, apa faktor luaran dia? Ni kamu boleh cari lagi sama ada nak tengok dalam buku-buku ataupun dalam web ataupun majalah-majalah tertentu. Yang faktor yang menyebabkan yang pertamanya sinaran radioaktif. Orang yang terlibat dengan sinaran radioaktif ni, dia memang akan ada masalah dengan mutasi gen. Dia tidak ada masalah, tapi baby kalau dia mengandung, baby tu akan jadi masalah. Fetus akan mengalami mutasi. Okey, semula jadi kehamilan pada usia lewat. Maksudnya dia bukan mengandung pada usia lewat ni macam ni. Dia dah mengandung, dia mula-mula mengandung tu maksudnya anak pertama pada umur yang tua, 40-an. Orang umur cantik untuk mengandung ni 20 hingga 30 untuk anak pertama. Tapi bila anak pertama dah lahir pada usia 40 baru dia mengandung, 40-an, jadi anak tu akan ada potensi tinggi untuk mutasi. Sebab badan kita pun dah jadi tak cekap dah untuk, kan kita waktu kita punya pembesaran umur 20, 17, 18 hingga 35 tu badan kita tengah membesar tau. Maksudnya tengah membentuk cekap lah kita punya sel-sel. Tapi bila umur 40 baru nak start mengandung, jadi dia punya pembahagian sel pun tak cekap. Bila pembahagian sel tak cekap, jadilah mutasi. Okey, sinar X-ray pun juga boleh menyebabkan mutasi. Sebab tu kalau kita pergi ke jadi apa-apa kalau mengandung, doktor tak bagi X-ray sebab takut jadi mutasi pada baby. Okey, sinar ultraviolet daripada mana? Matahari yang berlebihan juga boleh menyebabkan mutasi. Dan karsinogen. Karsinogen ni bahan-bahan yang penggalak kanser. Boleh jadi pada makanan, boleh jadi pada cuaca, boleh jadi pada suasana, boleh jadi pada faktor-faktor yang kamu yang bekerja dengan radioaktif. Itu karsinogen lah, karsinogen. Okey. Penyakit gangguan gen. Ni faktor radioaktif, ultraviolet, X-ray. Okey. Penyakit gangguan gen. Alel juga membawa trait penyakit yang boleh diwarisi dalam keluarga. Okey, tadi alel kita bincang semalam kan, alel tu alel dominan ataupun alel resesif kan. Okey, alel juga membawa trait. Kadang-kadang dalam kromosom kita ada alel tertentu yang bawa trait penyakit. Okey, pewarisan jadi sejenis penyakit gangguan gen apabila seorang lelaki yang merupakan seorang pengidap penyakit gangguan gen berkahwin dengan perempuan pembawa penyakit gangguan gen. Macam ni, thalassemia, ayah kamu pengidap, mak kamu tak pengidap tapi pembawa gen itu. Jadi bila berkahwin, kan kita bincang tadi malam kan, bila dia resesif, dia berkahwin dengan pembawa tak sakit tapi dia bawa sakit, nanti resesif akan bertemu resesif, dia akan jadi penyakit kepada anak yang bakal dilahirkan. Faham tak? Salah seorang daripada bapa adalah pembawa, pengidap. Bila pengidap maksudnya sel resesif yang penyakit tu jadi dominan. Resesif tu jadi bakatulin. Bila jadi bakatulin penyakit tu, dalam alel tu ada penyakit thalassemia. Kedua-dua alelnya, bapa ni dua-dua alel dia ada resesif penyakit bakatulin penyakit thalassemia. Mak tu tak sakit tapi pembawa. So anak akan ada masalah dengan gangguan gen. Okey. Contoh,
buta, ayah buta warna XBY. Okay. So bila dia pecahkan XBY, mak pula dia tak buta warna tapi pembawa. XB besar ni maksudnya bukan buta warna. XB kecil ni pembawa buta warna. So XB anak perempuan yang akan lahir adalah anak perempuan pembawa buta warna yang pertama, tapi tidak buta warna. XB maksudnya duduk sperma pertama dengan ovum kedua yang pembawa, disenyawakan mau lahir anak itu, kemungkinan anak itu adalah perempuan buta warna. Okey. XB sperma kedua dengan ovum yang pertama bergabung, disenyawakan. Jadi XBY. Yang ni lelaki normal sebab B besar dia bermaksud bukan buta warna. Ingat yang jadi penyakit ni adalah gen resesif, bukan gen dominan. Gen dominan normal. Dan kalau dia X sperma Y gabung dengan ovum XB kecil ataupun XB yang pembawa, lahirlah anak lelaki yang buta warna. So kalau kita tengok sini, kemungkinan besar untuk dua orang anak akan kemungkinan membawa menjadi penyakit, tapi dan 50% lagi kemungkinan tidak berpenyakit. Ni yang disebabkan oleh buta warna. Sama juga dengan thalassemia. Thalassemia bapa penyakit thalassemia, mak tak sakit tapi pembawa, akan jadi macam ni juga. Okey. Penyakit gangguan gen. Kebanyakan gen mengawal satu trait terletak pada autosom. Walau bagaimanapun terdapat juga trait yang terletak pada kromosom seks. Okey, trait ini dikenali sebagai trait terangkai seks, dan gen yang terdapat pada kromosom seks ini dinamakan gen terangkai seks. Contoh trait kegagalan pembukaan darah pada luka yang menyebabkan penyakit hemofilia. Hemofilia hanya diwarisi apabila terdapat allele resesif yang membawa penyakit hemofilia pada kromosom X. Nampak tak? Hemofilia ni dia duduk dekat kromosom X. Kromosom X kat mana? Dekat kromosom seks kan? X atau Y kan? Tapi kalau dia ada gen resesif yang membawa penyakit ni, dia boleh diwarisi apabila ada allele resesif. Allele tu maksudnya trait trait tu dia punya ciri dia kan. Allele tu yang duduk dekat genetik tu yang membawa maklumat penyakit tu. Dia ada dalam mana. Jika tiada allele resesif pada kromosom X, maka tiadalah penyakit hemofilia. So kalau tak ada allele resesif tu pada mak atau ayah kita, insya-Allah tak ada lah penyakit hemofilia. Tapi disebabkan ada pada kromosom X, mak dan ayah kita tu ada dia punya allele tu, maka berlakulah penyakit hemofilia. Okey. Bapa normal. H besar ni maksudnya normal. Mak penormal tapi pembawa. Okey, tengok bila berlaku meiosis, sperma bapa akan terbagi XHY. Bapa normal normal, XH normal. Mak pula satu normal ovum dia, satu tak normal. Okey, kalau sperma yang pertama dengan ovum yang pertama bergabung dapat SH. So dua-duanya adalah normal. Bila itu anak perempuan normal akan berhasil. Tetapi kalau sperma yang pertama dengan ovum kedua bersenyawa, ditakdirkan bersenyawa, akan lahir perempuan itu. Dia tidak penyakit tapi dia pembawa juga. Kemudian lelaki normal. Kalau sperma yang kedua dengan ovum yang pertama, XHY. Kat sini dia akan kemungkinan besar akan dapat anak lelaki yang normal. Tetapi sekiranya sperma yang pertama ini bersenyawa dengan ovum yang kedua, yang mana pembawa kepada allele hemofilia, secara tidak langsung kemungkinan besar anak yang akan lahir adalah lelaki yang merupakan pesakit hemofilia. Faham tak? Tapi kalau ayah yang penyakit hemofilia, mak penyakit hemofilia, confirm anak semua pun hemofilia. Okey. Kita tengoklah
bapa normal, mak memang penyakit hemofilia. Okey, meiosis XHY. Mak XH kecil, H kecil. Maksudnya kedua-dua gen mak ni ada alel yang bawa hemofilia. Yang pertama, kalau berlaku sperma pertama dengan ovum yang pertama, akan dapat XH besar, XH kecil, akan dapat perempuan pembawa hemofilia. Kalau sperma pertama dengan ovum kedua pun sama, perempuan pembawa hemofilia sebab dia XH besar dengan XH kecil. Dua-dua tak ada sakit tapi pembawa. Tapi kalau sperma Y gabung dengan sperma yang pertama pun, dia akan dapat anak lelaki hemofilia. So sama juga, kalau mak ni penyakit hemofilia, memang penyakit, ada penyakit itu secara tidak langsung anak-anak lelaki dia kemungkinan besar akan menjadi pesakit hemofilia. Faham tak? So kesian. Kalau mak memang pesakit, anak lelaki sama juga orang kata, betul lah, kalau mak tu ada pesakit darah tinggi, anak lelaki yang kena. Sebab ni normal tak ada, tapi bila resesif dia, alel resesif membawa penyakit itu ada dekat mak, anak akan jadi penyakit, biasanya anak lelaki. Okey, kaedah yang boleh digunakan untuk mengesan penyakit gangguan gen. Yang pertama, kaedah amniocentesis. Kaedah Karetib. Karetib yang terhasil daripada kaedah-kaedah ini akan digunakan untuk mengesan sebarang keabnormalan pada kromosom. Hal ini adalah mengesan sebarang pesakit gangguan gen lebih awal. Sebab tu sebelum kahwin kena pergi buat ujian thalassemia. Bukan sebab apa, sebab doktor boleh tahu siapa yang berpenyakit, boleh diubati awal. Okey. Kaedah amniocentesis ni dia menyucuk lah. Digunakan untuk mengesan keabnormalan sel fetus pada minggu ke-15 hingga ke-20 kehamilan. Pada mulanya, kedudukan fetus di dalam uterus dikenal pasti menggunakan ultrabunyi dan memastikan kedudukan fetus selamat. Okay. Dia akan cek dulu baby duduk keadaan betul ke tidak. Okay. Selepas itu, jarum akan dimasukkan menembusi uterus ni atau kita panggil uri lah. Okay. Dia akan ambil amnion. Ambil yang uri tu, okay, yang ada sel impuls, fetus. Kemudian diemparkan dan mengasingkan benda amnion dalam sel fetus. Sel fetus ni, okay, dia akan ambil untuk dapatkan karetib. Karetib tu genetik-genetik yang ada dalam tu. Okay, sel fetus. Ni kaedah amniocentesis. Karetib pula, sampel sel fetus tadi yang dah ambil tadi tu, ditambahkan bahan kimia supaya menjadi mitosis berlaku. Simpan 2 hingga 3 hari. Bahan kimia lain ditambah untuk menghentikan mitosis. Lepas dah 2-3 hari, masuk bahan kimia untuk bagi mitosis ini berhenti. Sel dipindahkan dalam tiup dan diemparkan untuk memekatkan sel. Dan sel dipindahkan ke dalam tiup baru. Okay, kemudian diletakkan atas slide mikroskop dan ditengok di bawah mikroskop dan diambil gambar. Gambar kromosom dipotong dan disusun membentuk karetib. Karetib ini digunakan untuk mengesan sebarang keabnormalan pada kromosom untuk mengesan penyakit gangguan gen. So, kerja saintis ni dia akan kira balik cukup ke tidak kita punya baby punya kromosom tu. Kalau ada keabnormalan, maksud akan ada, dia boleh kesan penyakit yang berlaku. Aplikasi penyelidikan genetik. Okey, nak biar ni. Okay, apa aplikasi penyelidikan genetik dalam peningkatan kualiti kehidupan? Penyelidikan genetik telah dijalankan dalam pelbagai bidang demi manfaat manusia. Antara penyelidikan genetik yang dapat meningkatkan kualiti kehidupan manusia ialah sains forensik, terapi gen dan genealogi genetik. Kita tengok satu tu. Sains forensik. Okay, sains forensik ni apa guna dia? Satu bidang sains dan teknologi yang menjalankan kajian tentang penyiasatan jenayah. Kalau kamu pernah tengok contoh CSI ke, apa kaitan dengan cerita polis ni, dia ada satu sains forensik. Dia akan dapat menyiasat kes jenayah, biasanya kes bunuh, kes rogol dan sebagainya, sebab dia boleh tahu kronologi berdasarkan bukti-bukti saintifik dia peroleh. Sains forensik memainkan peranan penting dalam sistem perundangan dengan menyediakan maklumat berasaskan saintifik melalui analisis bukti fizikal. Segala sebab tu kalau kamu tengok bila berlaku kes pembunuhan ke rogol ke apa, bila dibawa kepada polis akan hantar ke bahagian forensik untuk dapatkan maklumat secara analisis bukti-bukti itu. Okay, semasa siasatan bukti dikumpulkan di tempat kejadian atau seseorang yang terlibat dan analisis dimakmal dan kemudiannya keputusan analisis dibentangkan di mahkamah. So, yang ni sangat penting sekarang. Okay, terapi gen. Terapi gen adalah satu teknik yang masih dalam peringkat eksperimen bertujuan untuk membaiki gen-gen mutant. Okay, yang ni
Depa tengah kaji nak betulkan balik gen-gen yang bermasalah dalam kromosom-kromosom kita. Okey, kalau ada penyakit tu. Seperti cystic fibrosis, hemofilia dan aminosulfide. Kalau berjaya, dia ada satu kaedah ni untuk membaiki gen-gen dia. Okey, teknik ini dijalankan dengan menyisipkan gen normal ke dalam sel atau tisu badan pesakit untuk menghentikan gen yang rosak. Hebat ni sebab gen tu dah halus. Sel tu halus dah. Dalam sel tu ada kromosom, dalam kromosom tu ada gen pula. Gen tu dah halus dia nak gantikan gen yang rosak tu dengan ambil sel yang normal ke dalam sel atau tisu badan pesakit. Okey ni cara dia ambil stem daripada sel stem. Maksudnya sel manusia dia ambil, kemudian dia masukkan sel normal, dia masukkan ke dalam virus, dia ambil gen normal kita masuk dalam virus. Virus dia akan mutasi, termodifikasi, dia akan berubah. Okey, bila dia campur dengan sel stem. Sel pesakit berubah secara genetik. Lepas tu sel tu bila dah ada sel yang terhasil tu, dia akan dimasukkan balik ke dalam badan manusia. Ingat virus ni bukan satu benda bagus, tapi virus ni juga digunakan untuk bukan setakat buat vaksin, dia juga digunakan untuk menghasilkan sel genetik yang baru. So, sel-sel yang diubah secara genetik menghasilkan protein atau hormon yang diingini. Supaya terhasillah sel-sel yang baru yang lebih baik tanpa genetik yang bermasalah. Okey. Genealogi genetik. Genetik adalah kajian pengumpulan genetik untuk menentukan salah-salah atau usul galur tentang keluarga, keturunan dan sejarahnya. Yang ni kita boleh buat juga sebenarnya. Ujian DNA digunakan dalam kajian ni. Mungkin kita boleh tahu masalah penyakit ni. Dia akan cari balik punca utama sebab dia. Macam TB tau, batuk kering. Kalau kata salah seorang daripada kamu kena, doktor akan cari punca sebab dia apa dah. Mungkin pada tuan kamu, mungkin pada moyang kamu dulu pernah ada penyakit ni. Tapi lama dah tak tiba-tiba ada balik. Sebabnya dalam badan pesakit biasanya dah ada genetik ataupun sel yang bermasalah tu, TB tu, tapi dia tak tunjukkan sifat dia. Tapi bila dah kena seorang, doktor akan cari balik punca, siapa punca asal. Okey. Kesan penyelidikan terhadap genetik terhadap kehidupan manusia. Penyelidikan genetik adalah satu teknik yang digunakan untuk mengubah gen dan paling banyak digunakan dalam bidang perubatan dan pertanian. Terdapat beberapa kebaikan dan keburukan penyelidikan genetik yang telah ditimbul disebabkan sifat manusia. Okey, tak apa, nanti kita akan bincangkan lagi macam mana kesan penyelidikan genetik ni. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Tapi janganlah kamu fikir sampai jadi X-Men, Superman, Ultraman, tak ada lah. Semuanya dalam bidang ni ada yang makanan yang diubah secara genetik dia akan jadi masalah pada manusia, ada yang jadi kebaikan pada manusia. Okey. So saya rasa itu saja perbincangan kita hari ni, cukup panjang, dekat 35 minit. Okey, so, saya harap kamu boleh faham apa yang kita bincangkan hari ini berkaitan dengan mutasi. Okey. Dengan itu kita hentikan sesi PDPR kita ni. InsyaAllah jumpa lagi pada esok minggu depan untuk sesi PDPR yang seterusnya. Okey, dengan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.